para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada R.S. Suzy. Kisah yang bertajuk Studio Puaka. Aku teringat satu kisah yang diceritakan oleh seseorang yang dikenali aku semasa menunggu penerbangan ke Bali 3 tahun lalu. Perkenalan yang singkat bermula apabila beliau menegur aku yang sedang membaca novel Inggeris horror. Beliau juga seorang peminat kisah-kisah paranormal dan beliau sempat mengongsikan kisah seramnya. Beliau seorang warga Amerika, Encik Barnes. Barnes ke Barnes, lebih kurang lah namanya, dan beliau ke Malaysia atas urusan tugas. Tidak sempat pula hendak aku tanya beliau bertugas sebagai apa. Menurutnya, di tempat beliau tinggal iaitu bandar Coventry, Pulau Road, terdapat sebuah bangunan terbengkalai di Washington Street. Bangunan ini sudah kosong selama beberapa dekad, tetapi kadang-kadang tetap disewakan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sebuah kumpulan rakaman iaitu Thomas D'Agostino yang juga kenalan Encik Barnes telah menyewa bangunan itu untuk digunakan sebagai studio rakaman sementara. Selepas itu, mereka menyesali keputusan mereka kerana mengalami perkara-perkara yang pelik. Kumpulan ini mengetahui sejarah bangunan bahawa ia pernah digunakan untuk rumah pemakaman Cotton selama beberapa tahun, tetapi mereka tidak prihatin dan menghindarkannya. Mereka sudah menyangka mereka akan menghadapi sesuatu dan apa yang mereka alami ini sangat mengejutkan mereka. Pada mulanya, mereka mendengar bunyi hentakan kuat. Ini cukup mengganggu dengan sendirinya. Tetapi tidak lama kemudian, mereka melihat perkara-perkara yang menakutkan mereka. Setiap ahli kumpulan mengalami pelbagai gangguan penampakan. Salah satu makhluk menyerupai seorang lelaki tinggi yang memakai pakaian baggy kuno. Mereka melihat jelas makhluk itu berjalan menembusi tembok. Penampakan yang lain juga sering mereka lihat ialah seorang lelaki berusia lingkungan 30-an yang memakai cermin mata, dan mereka mengenal pasti lelaki itu muncul dari potret yang tertinggal di dinding ruang utama bangunan tersebut. Apa yang difahamkan? Beliau adalah bekas pengusaha rumah pemakaman Cotton tersebut. Makhluk yang disebutkan tadi akan buka dan tutup pintu bilik yang mereka gunakan untuk latihan dan juga sebagai studio rakaman. Apa yang menakutkan ialah kumpulan rakaman itu mendapat tahu bahawa bilik ini pernah digunakan pada suatu masa sebagai bilik pembalseman mayat. Setelah makhluk yang menyerupai pengusaha rumah pemakaman tadi bermain dengan pintu masuk bilik berkenaan, dia akan lenyap dan hilang di udara dengan sekelip mata. Di Agostina, kenalan Encik Barnes, mengatakan bahawa kejadian paling menyeramkan yang mereka alami adalah tangisan sedih merintih dari seorang wanita. Lebih kurang macam tu lah agaknya kan. Semasa memasuki studio pada 1 lewat petang, mereka terdengar pintu-pintu dihempas-hempas berulang kali. Kemudian, semasa mereka merakam lagu, sekali lagi mereka mendengar
suara wanita merintih yang sama. Perasaan ingin tahu membuak-buak. Mereka pun cuba menyiasat kisah di sebalik tangisan dan rintihan wanita itu. Mereka pun merakam bunyi suara itu, lalu memainkannya semula. Apa yang mereka dengar? Sebuah ledakan, dan kemudian diikuti seorang wanita mengerang kesakitan, dan wanita itu mula menjerit-jerit seperti seseorang yang kerasukan. Di Agostina mengakui bunyi-bunyi yang dirakamnya itu sangat menyeramkan dan membuat seluruh badannya menggeletar ketakutan. Ada satu malam, ketiga-tiga orang anggota kumpulan berada di tingkat bawah tanah. Mereka mendengar jeritan wanita yang sama itu, dan bunyi itu datang dari tingkat atas. Jeritannya sangat kuat sehingga seluruh bangunan bergema dibuatnya. Mereka pun memberanikan diri naik ke tingkat 3 bangunan untuk menyiasat. Ketika mereka menyalakan lampu suluh ke arah dalam bilik besar di tingkat 3 itu, suara jeritan berhenti secara tiba-tiba. Penduduk tempatan menjauhi rumah pemakaman yang terbengkalai itu. Mereka mengatakan bahawa mereka sering melihat lampu dinyalakan dan dimatikan di tingkat 3 bangunan tersebut. Ada pula yang mengatakan bahawa mereka telah melihat penampakan entiti hitam berlegar-legar di setiap bangunan itu hampir setiap malam. Kisah Encik Barnes terhenti di sini saja kerana panggilan penerbangannya untuk masuk ke Dewan Berlepas telah berkumandang dari sistem PA lapangan terbang. Aku pun bersalaman dengannya dan mengucapkan selamat jalan. Sekian. Terima kasih, Brother Fai.